Okey. Bila saya pernah cerita tak kat you pasal pitch? Kan? Saya pernah cerita pasal pitching macam elevated pitch. Kalau tanya kan, you buat apa? Kan? Saya ejen terkaful. Cuba tu ubah sikit. Saya dengan PBSN saya buat tak buat takaful. Kan? Saya dengan PBSN buat personal risk management. Okey. So sekarang ni bila kita pasal risk management, kita kena tahulah apa itu risk. Okey. Kalau risk you baca dekat dalam nota, dia panjang. Mana ni? Okey. Risk, kalau cerita pasal dia punya kita panggil maksud intellectual dia ataupun secara akademik ni panjang lah. Tapi secara mudah dia, pertama, risiko ni adalah satu benda yang kita tak tahu. Tak tahu. Sama ada dia berlaku ataupun tak. Tu nombor satu, dia beri keyword. Okey. Nombor dua, sekiranya berlaku, dia boleh menyebabkan kerugian. Okey? So, kalau katakanlah benda tu tak tentu berlaku, tak berlaku dan tak menyebabkan kerugian, risiko tak? Bukan risiko lah. Okey. Kalau benda yang kita tak tahu sama ada, kita tahu benda tu berlaku. Kan? Kita tahu benda tu berlaku dan tak merugikan, pun bukan risiko. Okey. Kalau katakanlah kita tahu benda tu akan berlaku dan merugikan, risiko kan? Tapi kita boleh, sebab kita memang confirm benda tu berlaku dan merugikan. Jadi risiko juga, tapi itu kita dah tahu dah, memang tak payah involve lah. Sekarang risiko ni sama dia sama ada kita tahu kan tak tahu, lepas tu pula dia merugikan. Kalau kita dah tahu benda tu memang berlaku dan merugikan, tak payah cerita, tak payah buat lah. Faham tak? Maksudnya kita boleh elak terus. Banyak risiko ni benda yang kita mungkin tak boleh nak elak dan tak boleh jangka. Ya, tak jangka lah. Tak tahu ataupun tak jangka berlaku atau tidak dan dia melibatkan kerugian. Okay. So, since kita dalam financial punya line, kita fokus on what? Life risk lah. Kita fokus on life risk. Okay. So, apa bias yang saya selalu sebut pasal life risk? Nombor satu. Sebab apa saya nak bagi tahu, nak kaitkan dengan yang atas ni? Mati. Okay. Pertama, mati kan? Mati benda yang kita pasti ke tak pasti? Pasti. Kalau pasti maksudnya bukan risk kan? Okey. So tang mana yang tak pasti? Okey. Maksudnya kejadian tu pasti. Mati tu pasti. Yang tak pasti adalah bila. So bila. Lepas tu pula, bila meninggal ni, ada tak potensi kerugian? Okey. Ada tak potensi kerugian? Okey, ada. Siapa yang rugi? Okey. Waris lagi? Business partner. Kalau dia buat business partner. Business lah basically, business. Lagi? Ada lagi tak? Waris ni atas bawah lah. Waris atas, waris bawah lah. Bawah ni anak bawah, atas parent, tepi spouse. Mana semua angle lah. Okey. Itu nombor satu. Nombor dua, kita ambil TPD. Okay. Boleh jangka tak? Tak boleh jangka. Kalau berlaku, boleh menyebabkan kerugian tak? Okey. So, siapa yang rugi? Nombor satu. Self. Lagi? Waris. Waris atas. Waris tepi. Waris bawah.
So ni pun you boleh gunakan term ni untuk cerita kat orang. Cik, waris yang rugi 3. Atas, bawah dengan sebelah. Kan? Dia tanya, apa tu waris atas? Sebab itulah. Kalau dia ada ayah atau mak yang ditanggung, kalau ada isteri, kalau ada anak. Okey, lagi? Business. Lagi? Itu ada self lah. Company. Kalau dia company lah. Company kalau dia jadi keyman lah. Kan? Kalau dia bangga gaji, dia bagus ni. Buat sales setahun 5 juta, 6 juta. Tiba-tiba TPD pula. Kan? Nak cek orang macam tu bukan senang. Bukan boleh photostate. Kan? Bukan boleh 3D printer. Masuk 3D printer jadi orang. Tak. Okay. Company. Lagi siapa yang rugi? Kerajaan rugi tak? Kerajaan rugi. Bukan rugi apa. Maksudnya dia kena keluar kos lah. Kebajikan semua everything. Okay. So, bila you cerita secara konsep macam ni, kan, secara konsep macam ni, benda ni lah sebenarnya yang membezakan you dengan orang takaful yang lain. Saya nak. So, maksudnya kita educate dia tentang risiko ni. Dan risiko ni, kan, ada satu financial tools yang kita panggil paling ampuh untuk manage the risk. Apa dia? Salah satu adalah takaful. Barulah cerita apa potential problem ataupun problem statement disebabkan oleh ini, siapa yang terlibat. So, you kena cerita the problem statement on self punya. Kalau TPD, apa problem statement untuk TPD punya case? Loss of income lagi? So loss of income apa problem dia? Dia punya living expenses. So, apa impact dia? Kan? Mungkin sampai terpaksa minta tolong orang lain. Terpaksa buang malu semua, lah minta bantuan orang lain. Minta belas ihsan orang lain. Okey, apa lagi? Problem statement. So, you kena faham benda ni, konten benda ni semua patut dalam you punya mind. Bila jumpa je orang, you dah kena cerita dah benda ni. Bagi dia imagine. Bagi dia nampak, bagi dia rasa. Sebab kita bukan macam jual barang yang kita boleh bagi dia rasa. Tapi kita boleh bagi rasa dalam bentuk feeling lah, perasaan lah. Contoh okey. Mati, lumpuh, lagi apa? Accident, CI. Contoh, buatlah CI. Cik, contoh macam CI. Kan? Kalau CI, okey. Kalau dari segi self, apa? Kerja. Mungkin terganggu sebab apa? Asyik cuti je. Lagi? Bila asyik cuti je, apa problem dia? Berpotensi kena buang kerja, tak ada income dan seterusnya macam tadi. Okey. Lepas tu apa lagi? Lifestyle. Contoh? Maksudnya kalau dulu you boleh orang kata maintain lifestyle, sekarang ni mungkin terpaksa kurangkan sebab kos ubat kadang-kadang mahal. Kos suplemen. Ada yang di cover dekat takaful untuk treatment, tapi untuk suplemen cover tak? Tak. So dua tau. Kalau cancer punya case ada dua. Pertama, treatment. Kedua, suplemen. So bila you present macam ni kan lain sikit kan. Tak adalah cerita pasal benefit tu, benefit ni. So, cara yang paling mudah adalah sediakan financial protection. So, cik, saya ada beberapa jenis plan yang saya nak propose pada cik. So, kalau sebab tu sebelum you buat ni, jangan cerita semua pula. Mati, lumpuh, sakit kritikal. So, ambil 1-2 benda yang memang dia sangat-sangat kena dengan dia. Sebab tu, paling penting adalah profiling. Profiling ni maksudnya, siapa yang you jumpa? Orang ni jumpa macam mana? Siapa dia ni? Dia kerja apa potensi problem dia? Gunakan personal financial risk assessment. You biasakan buat benda tu sampai satu masa, you tak perlu nak bukan. Maksud saya tak perlu nak semua dah ni lah. Tapi sebelum tu you practice lah dulu. Practice dulu sampai jumpa orang macam ni,
sembang-sembang je tahu. Oh, tahu dah orang ni apa nak kena cerita. Okey. Benda tu memang ambil masa sikit. Malam tadi saya demo dengan Taki, dengan saya punya ejen baru ni. Kan? Syed Aidil nama dia. Kan? Tapi sebelum tu saya dah present lah pasal kepentingan kenapa kena ada financial protection untuk DB business. Sebab dia antara orang, dia owner the business dan dia yang cari sales dan dia juga yang monitor semua everything. Kan? Jadi katakanlah jadi apa pekat dia, bini dia tak boleh buat kerja macam dia. Kan? Dan dia punya komitmen pun tinggi dari segi hutang lah, semua pekerja semua everything kan. Lepas tu contoh macam contoh tender kan. Bila dah tender, you suka tak suka, you kena apa? You kena deliver. Kan? So kalau tak ada modal nak rolling, so saya cerita on the problem dan impact. So alhamdulillah lah, kebetulan kita ada apa? Ada promo ni. So malam tadi dapatlah close. Kan? Cuma saya tunjuk dengan Taki dengan Aidil ni, you tak boleh guna cara macam saya sebab saya punya positioning dah lain. Tapi idea dia sama. Maksudnya bagi value dulu. Bagi value ni sebenarnya saya ajar di pasal business, marketing semua everything kan. Lepas tu dalam bila business, marketing, sales mesti masuk finance kan? Betul tak? Bila sales mesti masuk finance. Bila masuk finance mesti masuk apa? Mesti ada masuk financial management. Bila masuk financial management mesti ada apa? Financial protection. Bila financial protection, apa tools yang paling ampuh sekali untuk financial protection? Takaful lah. Ada benda lain, tapi mana which one you prefer? You guna financial backup pakai duit you one to one, ataupun pakai duit takaful 10%, duit you 90%, duit orang lain. Ataupun you nak pakai you expect 100% daripada orang lain. Boleh tak dapat 100% daripada orang lain? Boleh? Boleh. Zakat. Zakat lah, Baitul Mal. Tapi senang tak nak dapat. Kan takkan kita jumpa zakat, bagi zakat, cik saya, boleh tak saya nak mohon zakat untuk cover saya punya business punya expenses ni? Mana boleh? Zakat ada asnaf. Ada tak dalam asnaf 8 orang tu, memanglah orang berhutang. Tapi hutang pun kita tengok tu hutang apa. Kalau hutang untuk basic necessities, okey lah kan. Tapi kalau hutang sebab buat bisnes, tak boleh. Faham? So benda macam ni lah sebenarnya, you kena upgrade sikit knowledge supaya bila jumpa, tak adalah tertumpu pada takaful je. Lain lah sikit. So macam, contoh macam orang lain jual nasi lemak. Tapi jual nasi lemak dengan lobster katakan. So maksud saya ada kelainan. Barulah boleh nak mahal sikit. Kau tak pergi nasi lemak lobster dekat JB? Belum lagi Kerja je Oh, dahsyat lah. Wah, minum kat Arok. Okay. So far okay? So saya ada record ni, nanti you tengok balik video ni Okay. So itu saja.